Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita mulakan kita dengan baca kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya yang saya muliakan kepada Tuan Imam yang sebentar tadi telah imamkan solat maghrib secara berjemaah, kepada Tok Bilar, kepada Tok Siak, dan juga kepada seluruh barisan pimpinan masjid, terutamanya kepada Tuan Nazir, berserta juga kepada seluruh ahli jawatan kuasanya, dan juga kepada para tugas yang telah sama-sama bertugas untuk memastikan supaya masjid ini sentiasa dapat kita imarahkan, dapat kita makmurkan, dan juga dapat dihidupkan dengan berbagai bentuk program yang dapat memberikan manfaat dan juga kebaikan kepada kita semua. Yang saya hormati dan saya kasihi tuan-tuan dan puan muslimin dan juga muslimat, dan juga kepada sidang hadirin sekalian, berserta juga kepada seluruh anak-anak Korea di sekitar masjid ini, dan juga kepada penduduk di sekitar kawasan ini, dan juga kepada sidang jemaah yang dapat bersama dengan kita pada malam ni. Alhamdulillah, di mana kita masih lagi diberikan kesempatan, kekuatan, kelapangan, kemudahan dan juga kesihatan untuk datang ke rumah Allah, untuk kita sama-sama menunaikan kewajipan kita yang paling asas, mendirikan solat 5 kali satu hari, kerana solat itu merupakan perkara jadi pardukan untuk kita melaksanakannya. Dengan kata lain, dia merupakan perintah daripada Allah kepada kita sebagai umat Islam, dan kerana itulah solat 5 kali satu hari termasuk dalam ibadah khusus. Dan ibadah khusus ini dibezakan daripada ibadah umum. Walaupun ibadah umum juga dipardukan, tetapi dalam bentuk tidak sebagaimana ibadah khusus. Kerana apabila kita sebut tentang ibadah khusus, ibadah itu maksudnya ditentukan dari segi cara dan juga syarat dia. Dengan kata lain, apabila kita melaksanakan ibadah khusus, kita tidak boleh melaksanakan ikut sesuka hati kita. Kita tidak boleh melakukannya mengikut kaedah yang kita kehendaki, ataupun kita solat ikut waktu-waktu yang kita pilih, kerana perkara itu telah ditetapkan dalam agama Islam, ditetapkan oleh syarat dan juga syariat. Itu namakan sebagai ibadah khusus. Beza ibadah khusus dengan ibadah umum, termasuk juga bukan saja hukumnya fardu ain, tetapi apabila kita melaksanakan ibadah khusus, kita kena melaksanakannya dengan penuh keyakinan. Tidak boleh ada sebarang perasaan sangsi ataupun ragu-ragu dalam diri kita. Di makna siapa-siapa yang tidak melaksanakan ibadah khusus, maka dia termasuk di kalangan orang yang tidak beriman, ataupun di kalangan orang-orang yang kufur. Sebab itulah pentingnya untuk kita menjaga ibadah yang berbentuk khusus. Dan ibadah umum itu pula ialah ibadah yang berkaitan dengan kegiatan kehidupan kita, sama ada dalam bentuk muamalat, dalam bentuk munakahat, dalam bentuk jinayat, dalam bentuk siasah, dalam bentuk pendidikan, ataupun dalam bentuk-bentuk yang lain. Itulah namakan sebagai ibadah umum yang juga kita kenali sebagai fardu kifayah, yang menjadi kewajipan kita untuk melaksanakan sebagai anggota masyarakat. Sebab itulah kedua-dua hubungan ini sangat penting, kerana ibadah khusus menjalinkan hubungan kita dengan Allah, manakala ibadah umum menjalinkan hubungan kita sebagai manusia dengan manusia lain. Dan kerana itulah maka kita ambil ruang dan juga kesempatan untuk sama-sama kita melaksanakan dua-dua ibadah tersebut, yang dapat kita jermakan apabila kita datang ke rumah Allah. Kerana apabila kita datang ke rumah Allah, kita bukan saja telah melaksanakan ibadah yang khusus, mendirikan solat secara berjemaah pula, tetapi kita juga menjalinkan hubungan silaturahim dengan orang lain. Itu termasuk dalam perkara yang berkaitan dengan ibadah umum. Dan kerana itulah maka amat penting untuk kita melaksanakan ibadah tersebut dengan sebaik-baik yang mungkin, terutamanya bukan setakat pada bulan-bulan lepas, tetapi juga pada masa-masa yang akan datang, terutamanya pada bulan-bulan yang baik yang kita sebut sebagai bulan 3 serangkai, bermula daripada bulan Rejab, bulan Syaban dan juga bulan Ramadan.
Di mana apabila kita sebut tentang bulan Rejab, Rejab itu maksudnya kebesaran dan juga keagungan. Jadi apakah kebesaran dan juga keagungan yang ada pada bulan Rejab? Kebesaran dan juga keagungan pada bulan Rejab terletak kepada kemuliaan dia. Sebab itulah bulan Rejab dikenal sebagai bulan yang penuh dengan kemuliaan. Siapa-siapa yang memuliakan bulan Rejab, maka Allah akan memuliakannya dengan 1001 kemuliaan pada hari kiamat nanti. Dan kerana itulah maka kita kena memuliakan bulan Rejab, kita membesarkan bulan Rejab, dan juga kita memastikan bahawa bulan Rejab ini kita jadikan sebagai landasan untuk kita kalau boleh diamankan dalam kubur supaya kita tidak menerima azab, apatah lagi kalau boleh kita nak mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan baik. Dan itulah di antara kemuliaan yang akan Allah berikan kepada kita semua. Dan bulan Rejab itu kebesaran dan juga keagungannya juga terletak kepada kelebihan yang ada pada bulan Rejab. Di antara kelebihan yang ada pada bulan Rejab, siapa-siapa yang melaksanakan ibadah pada bulan Rejab, maka setiap amalan ibadah tersebut akan dilipat kali gandakan pahala dia. Sebanyak 70 kali ganda pahala terbuat. Sebab itulah kita kena Rejab, kita kena rebut bulan Rejab ini dengan kita melaksanakan seberapa banyak amal ibadah yang boleh, bukan saja yang berbetul wajib tetapi juga yang berbetul sunat. Sebab itulah bulan Rejab ini merupakan bulan yang afdal untuk kita berpuasa sunat. Kerana banyak pahala yang boleh kita raih daripada amalan yang kita lakukan pada bulan Rejab ini. Dan di samping itu, keagungan dan juga kebesaran bulan Rejab juga terletak kepada kemurahan yang Allah bagi pada kita pada bulan ini. Di antara kemurahan tersebut ialah bulan Rejab juga dikenal sebagai bulan pengampunan. Jadi siapa-siapa yang minta ampun pada bulan Rejab, ampun dengan hati yang penuh dengan keikhlasan, minta keampunan dengan penuh kesungguhan, insya-Allah Allah akan berikan pengampunan. Melainkan orang yang melakukan syirik, apatah lagi syirik yang besar. Syirik ini menduakan Allah ni merupakan perbuatan yang tidak akan diampuni Allah sampai bila-bila masa. Sebab itulah pastikan kita tidak terlibat dengan syirik, kita tidak menyembah berhala, kita tidak sembah patung, kita tidak sembah batu, kita tidak sembah pokok, kita tidak sembah keramat, kita tidak sembah kubur, dan juga kita tidak sembah makhluk yang lain. Kerana dia termasuk dalam perkara dan juga perbuatan yang syirik. Yang keempat pula, kebesaran dan juga keagungan pada bulan Rejab juga terletak pada kebaikan yang ada pada bulan Rejab. Diminta kita sebagai orang Islam, diminta untuk melakukan seberapa banyak kebaikan. Sama ada dalam bentuk amal jariah, dalam bentuk amal kebajikan, dalam bentuk amal sedekah, dalam bentuk amal kemanusiaan, dan juga seumpamanya. Kerana setiap daripada amal kebaikan kita lakukan, Allah akan balas balik dalam bentuk rezeki, dalam bentuk barakah dan juga keberkatan. Sebab itulah kita rebutlah bulan Rejab ini. Jangan sampai bulan Rejab ini berlalu begitu saja. Dan kerana itulah maka kita jaga amalan kita supaya kita tidak menimbulkan kemurkaan daripada Allah. Kerana banyak perkara yang kadang-kadang kita lakukan menyebabkan Allah murka kepada kita semua. Dan apabila Allah murka, maka ada kalanya kemurkaan itu dijermakan dalam bentuk musibah. Ini yang kadang-kadang manusia tak faham. Kenapa berlakunya musibah? Bukan kerana Allah tak sayang pada kita, bukan kerana Allah tidak merahmati hidup kita. Itulah tandanya kasih sayang Allah kepada kita semua. Sebab itulah Allah berikan kita sedikit ujian dalam bentuk bencana, dalam bentuk malapetaka, supaya kita tidak terus hanyut, supaya kita mendapat peringatan dan juga pengajaran bahawa kita terus bukan saja melaksanakan semua perintah-perintah Allah, tetapi kita juga kena menjauhkan diri kita daripada perkara-perkara yang boleh mendatangkan keburukan. Bukan saja keburukan kepada kita, tetapi juga keburukan kepada orang lain. Dan di antara perkara yang boleh menimbulkan kemurkaan daripada Allah, yang pertama sekali, orang yang meninggalkan solat terbuat. Sebab itulah pastikan kita tidak tinggalkan solat. Siapa-siapa yang tinggalkan solat termasuk juga dalam perkara yang diharamkan, dosa besar terbuat. Sebab itulah kita tak boleh tinggalkan solat, tinggalkan ibadah wajib tanpa sebarang alasan munasabah ataupun keuzuran. Kalau berlakunya keuzuran, kita kena solat dalam keadaan yang kita termampu, ataupun kalau kita tertinggal solat, kita kena ganti balik solat tersebut.
Jadi tak boleh saja-saja tinggalkan solat. Dan siapa-siapa yang tinggalkan solat tanpa sebarang alasan yang dapat diterima, maka orang itu akan berdepan dengan balasan daripada Allah. Bukan saja balasan dekat dunia, balasan sewaktu orang itu nak mati, malah dalam alam kubur nanti orang itu juga akan diazab, tuan-tuan. Di antara balasan tersebut yang Allah perlihatkan sewaktu kita dekat dunia ialah apabila orang itu tinggalkan solat, tidak mau bersolat, melalaikan solat, mencuaikan solat, sengaja tinggalkan solat, maka di antara balasan tersebut dia tidak akan mendapat rahmat daripada Allah dalam hidup dia. Dan apabila tidak ada rahmat, maka tidak ada barakah dan juga keberkatan. Dan apabila tidak ada barakah dan juga keberkatan, maka orang itu hidupnya tidak akan dipermudahkan. Ada saja kesulitan yang dihadapi, ada saja berbagai bentuk kesukaran yang sedang menanti dia. Malah setiap pekerjaannya akan berdepan dengan cabaran dan juga akan berdepan dengan berbagai bentuk dugaan, disebabkan tidak ada kerahmatan daripada Allah. Dari samping itu, mereka yang tinggalkan solat di dunia lagi, Allah dah tunjuk bahawa tidak ada pahala kepada dia bagi amalan-amalan yang penting. Walaupun dia berpuasa, walaupun dia melakukan kebaikan, tetapi apabila dia tidak bersolat, maka setiap amalan yang dia lakukan tidak akan diberikan pahala. Di samping itu, mereka yang meninggalkan solat, doanya tidak akan dimakbulkan oleh Allah. Walaupun dia pergi ke Mekah, dia doa depan Kaabah, dia doa dalam masjid, dia doa di tempat-tempat yang mustajab, di mana doa itu akan dimakbulkan oleh Allah, tetapi Allah tidak akan mengkabulkan permintaannya. Pasal apa? Kerana dia tidak bersolat. Selain daripada itu, mereka yang tinggalkan solat juga tidak akan mendapat bahagian daripada doa orang-orang yang soleh, para ahli ulama, para awliya, mereka yang termasuk di kalangan kekasih Allah. Apabila mereka doa, maka tak ada bahagian untuk golongan ini. Dan di samping itu, orang yang tinggalkan solat juga akan mati dalam keadaan aib. Allah akan buka aib dia waktu dia mati. Sebab itulah kita orang Islam diminta menjaga aib orang. Tetapi apabila orang itu tidak melaksanakan perintah Allah, Allah akan dedahkan aibnya waktu dia nak hembuskan nafas yang terakhir. Dan bukan sekadar itu, dalam alam kubur nanti dia juga akan berdepan dengan azab. Azab bukan saja dekat hari akhirat, azab dalam kubur ni akan berlaku kepada kita semua. Di mana di antara azab tersebut ialah apabila orang itu dia tidak bersolat, kemudian meninggal dunia, maka di dalam kubur nanti jasadnya akan dihimpit oleh kubur hingga tulang-tulangnya berceragah. Berceragah itu maksudnya bersepi-sepi dan akhirnya akan menjadi hancur terbuat. Itu berceragah. Di samping itu adalah kita sebagai orang Islam, maka pastikan bahawa kita bukan saja nak hidup dekat dunia ini supaya hidup kita ni dalam keadaan baik, tetapi kalau boleh kita juga mati dalam keadaan baik. Sewaktu kita dalam alam kubur nanti, kita juga nak keadaan yang baik. Dan kerana itulah, maka terdapat beberapa perkara yang boleh menghindarkan siksaan daripada kubur. Di antara perkara tersebut, yang pertama sekali, biasakan diri kita membaca Al-Quran. Selalu baca Al-Quran, kerana orang baca Al-Quran, insya-Allah dalam kubur nanti, kuburnya akan dilapangkan. Kubur itu sempit, tuan-tuan. Hanya muat-muat untuk jasad kita saja. Sebab itulah orang yang baca Quran, dia akan terasa dalam kubur tu bahawa lapang, tidak sempit, tidak dalam keadaan tidak menyelesakan. Dan di samping itu, bagi mereka yang biasa solat waktu malam dengan solat sunat tahajud, solat sunat istihara dan juga sebagainya, maka kuburnya akan jadi terang benderang, kerana tak ada tempat yang segelap-gelapnya melainkan tempat dalam kubur, tuan-tuan. Walaupun dunia kita ini blackout, tetapi walaupun tak adanya elektrik, kita masih lagi dapat melihat setitik dua cahaya, ataupun dunia masih lagi boleh terangi oleh cahaya bulan. Tetapi dalam kubur nanti tak ada satu detik cahaya yang dapat kita lihat, tuan-tuan. Punya gelapnya kubur tersebut. Tetapi bagi mereka yang biasa mendirikan solat waktu malam, maka kuburnya akan jadi terang. Di samping itu, mereka juga kena memperbanyakkan amal soleh.
Kerana dengan amal soleh mereka lakukan, maka akan tersedia hamparan di dalam alam kubur. Bukannya mereka dalam alam kubur itu dalam keadaan bukan saja dihimpit, tetapi juga diseksa dengan berbagai bentuk siksaan. Dan kerana itulah maka pentingnya kita sebagai orang Islam supaya kita kalau nak beribadat dengan penuh keikhlasan, dengan kita mengharapkan keridaan daripada Allah, bukan mengharapkan keridaan daripada manusia, sekadar untuk menunjuk betapa hebatnya kita dalam beribadah. Itu bukan tujuannya kita beribadah. Tujuan kita beribadah ni semata-mata kerana Allah, bukan untuk mendapatkan populariti, bukan untuk menjadi selebriti, apatah lagi untuk mendapatkan publicity, dan juga untuk memenuhi kepentingan peribadi. Itu bukan sandaran kita sewaktu kita melaksanakan amal ibadah. Di samping itu, selain daripada orang yang meninggalkan solat akan berdepan dengan situasi tersebut, diazab dalam alam kubur, terdapat juga beberapa golongan lain juga akan diazab apabila mereka dimasukkan ke dalam kubur nanti. Di antara golongan tersebut, mereka yang mati tanpa sempat bertaubat. Sebab itulah pastikan bahawa kita bertaubat tiap-tiap hari. Lepas solat kita bertaubat, ada masanya kita bertaubat. Sedangkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun tiap-tiap hari bertaubat. Sedangkan kita tahu Nabi itu tak ada dosa. Nabi itu maksum, terpelihara daripada dosa, terpelihara daripada segala noda. Nabi itu orang yang paling rapat dengan Allah, kekasih kepada Allah. Nabi pun tiap-tiap hari minta taubat. Jadi pasal apa kita tak mau minta taubat? Bukan kerana apa? Takut kita mati tak sempat nak bertaubat. Mati boleh berlaku bila-bila masa. Dalam keadaan kita bersolat pun boleh kita mati. Kita tengok dalam media sosial, banyak video menunjukkan ada orang tengah bersolat, sujud, lepas itu tumbang. Ada juga tok imam yang tengah mengimamkan solat pun juga boleh mati terbuat secara tiba-tiba tanpa disangka-sangka terbuat. Apabila dijemput oleh malaikat maut, malaikat maut dia tak pilih orang, dia tak tengok waktu, dah sampai ajal dia, maka akan dia ambil nyawanya daripada orang tersebut. Sebab itulah kita pun tak tahu bila kita akan mati, dan kerana itulah maka kita pastikan bahawa kita bertaubat terlebih dahulu. Jangan tunggu sampai tak sempat baru kita nak bertaubat terus. Itulah pemikiran kebanyakan daripada kita sebagai umat Islam. Kita nak tunggu, kata kita masih muda lagi, masih sihat lagi, walafiat lagi, gagah lagi, perkasa lagi. Tunggulah waktu kita sakit, waktu kita tua, baru nak bertaubat. Jangan tunggu terbuat. Perkara yang baik jangan kita tunggu. Kalau kita tunggu ni, takut tak sempat untuk kita menunaikannya. Di samping itu, termasuk di kalangan orang yang akan diazab dalam alam kubur nanti, ialah mereka yang enggan keluarkan zakat. Zakat itu penting. Zakat bukan saja salah satu daripada rukun Islam, malah zakat juga membezakan di antara kita dengan orang bukan Islam. Itu beza dia. Kerana dalam agama orang bukan Islam, kalau tak percaya boleh kita cek, sama ada dalam agama Buddha, dalam agama Hindu, dalam agama Kristian, dalam agama Bahai, tidak ada konsep zakat. Yang ada pada mereka sumbangan. Contohnya dalam agama Kristian memang ada pemotongan gaji, tetapi gaji dipotong hanya sebagai sumbangan untuk gereja, sumbangan kepada agama Kristian, bukannya zakat. Jadi itulah keistimewaan yang terdapat pada zakat. Jadi siapa-siapa yang tidak mau keluarkan zakat, sedangkan dia ada harta, dia ada simpanan, dia ada pendapatan, dia ada ternakan, dia ada kawasan pertanian, dia ada aset dan juga sebagainya, maka termasuk di kalangan mereka yang berdosa. Takut-takut mereka itu tak tahulah Islam ke bukan Islam terbuat. Sebab dia tak jaga perkara yang berkaitan dengan zakat. Dan kita orang Islam ni, kalau tak ada harta sekalipun, kita keluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah yang kita keluarkan pada setiap bulan Ramadan, ke atas diri kita dan juga semua tanggungan kita. Sebab itulah jaga. Kalau tak mau keluarkan zakat, enggan untuk kita berikan zakat, maka mereka akan diazab dalam alam kubur nanti. Di dunia selamat, di kubur belum tentu lagi selamat. Ini kan pula dekat akhirat kita tetap akan berdepan dengan hukuman daripada Allah. Di samping itu,
termasuk di kalangan mereka yang akan diazab dalam kubur ialah mereka yang merahsiakan kejahatan dan juga kemaksiatan. Dia tak melakukan maksiat, dia tak buat jahat, tapi dia menyembunyikan kejahatan. Dia tahu ada orang buat benda yang tak senonoh, dia tahu ada orang melakukan kemungkaran, dia tahu ada orang buat jahat, tapi dia diamkan perkara tersebut. Sedangkan kita sebagai orang Islam ni mempunyai banyak kewajipan. Kewajipan kita bukan setakat bersolat, berpuasa pada bulan Ramadan, menunaikan haji kalau mempunyai kemampuan. Kita juga mempunyai kewajipan melaksanakan amal ma'ruf nahi mungkar, melaksanakan kebaikan, mencegah kemungkaran daripada berlaku. Tetapi pada hari ini ramai yang melakukan kebaikan, itu tak dapat kita nafikan. Bagus, bukannya tak bagus melakukan kebaikan, itu digalakkan dalam agama Islam. Tetapi melakukan kebaikan belum lagi memadai. Dia tidak memenuhi tuntutan amal ma'ruf nahi mungkar, kerana dia tidak mencegah kemungkaran daripada berlaku. Bila amal ma'ruf nahi mungkar ni kena melaksanakannya sepenuhnya. Tak boleh kita buat separuh lagi kita tinggalkan. Macam juga Islam. Islam kalau nak buat penuh. Tak boleh buat separuh-separuh, tak boleh buat sikit-sikit, tinggalkan yang selebihnya, tak boleh. Contohnya bersolat. Bersolat ini kalau waktu maghrib 3 rakaat, buat penuh 3 rakaat. Tak boleh buat 2 rakaat. Melainkan kalau kita dibenarkan untuk jamak, itu pun untuk solat isyak, bukan untuk solat maghrib. Sebab itulah kena buat penuh. Pada musim berlakunya banjir, saya dimaklumkan di sini juga ada berlaku sedikit air naik, tapi taklah sampai setinggi sehingga merosakkan harta benda kita, adalah masuk sikit-sikit dalam rumah kita. Berbanding dengan di Taman Seri Muda yang berlaku dekat Seksyen 13, air naik sampai ke bahagian bumbung, ada sampai ke tingkat 2. Tetapi apabila berlaku banjir, orang melakukan kebaikan, tetapi dia terlupa untuk mencegah kemungkaran daripada berlaku. Dan kita bagi laluan pada azan, lepas tu kita sambung semula, insya-Allah tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kerana itulah, maka jangan sekali-kali kita menyembunyikan bukan saja kemungkaran, tetapi dalam yang sama kita juga jangan mencegah orang daripada melakukan kebaikan, menghalang orang daripada menyampaikan agama Islam, menyeru orang kepada kebenaran, kerana dia termasuk dalam perbuatan yang akan dibalas nanti di dalam alam kubur. Bukan sekadar itu, bila kita bercakap tentang kemaksiatan, bukan saja menjadi kewajipan kita untuk mencegahnya daripada berlaku, tetapi kita juga jangan membuka pintu-pintu maksiat. Apakah itu pintu-pintu maksiat? Di antara pintu-pintu maksiat yang akan melorong orang melakukan kemaksiatan, kejahatan dan juga sebagainya, yang pertama sekali arak terbuat. Sebab itulah Islam mengharamkan arak. Kenapa arak disebut mula-mula? Kerana arak itu dia menghilangkan nilai kemanusiaan. Arak itu menjatuhkan maruah seorang manusia lebih rendah daripada binatang. Kerana apabila orang itu minum arak, maka dia mabuk. Bila dia mabuk, dia hilang akal dia, dia hilang kewarasan dia, dia hilang maruah dia, dia hilang perasaan malu dia. Kerana inilah elemen-elemen yang membezakan kita daripada binatang. Binatang tak ada perasaan malu, kita manusia ada perasaan malu. Sebab itulah binatang kencing berak dekat tepi jalan, dia boleh buat di mana-mana saja. Jadi sama juga macam orang yang minum arak. Orang yang dah mabuk ni, dia dah tak ada perasaan malu. Dia boleh telanjang bulat, dia boleh kencing, dia boleh berak merata-rata tempat, dia boleh buat benda-benda yang bercanggah dengan fitrah kejadian kita sebagai seorang manusia. Dan orang yang sudah mabuk ni dah tak ada maruah lagi lah. Dia dah tak penting lah nama dia, kedudukan dia, agama dia, bagi dia itu semua tidak diberikan lagi keutamaan. Dan bila orang itu dah mabuk, dia dah hilang akal dia, jadi tak waras. Sedangkan antara manusia dengan binatang ni, selain daripada perasaan malu, bezanya ialah kerana akal. Manusia ada akal untuk berfikir, untuk membuat pertimbangan perkara yang baik dengan buruk, di antara halal dengan haram, yang boleh buat dengan tak boleh buat. Ini tidak ada pada binatang. Jadi inilah yang menyebabkan kenapa arak itu dikatakan membuka pintu-pintu maksiat. Bila sebut tentang arak ini,
baru-baru ini timbul ni isu berkaitan dengan satu arak keluaran sebuah syarikat tempatan yang pernah jadi kontroversial suatu ketika dahulu. Sekarang dah tak jadi isu lagi. Sebab apa? Tapi kita nak sebut pada malam ni sekadar untuk kita berkongsi, supaya kita tidak terlibat bukan saja dengan minum arak, tetapi menyokong sebarang bentuk usaha untuk menyemarakkan arak di kalangan masyarakat. Sebab arak itu bukan budaya mana-mana masyarakat. Walaupun ada setengah pihak mendakwa arak itu budaya orang Cina, itu tak betul tuan. Saya tahu sebab saya orang Cina. Saya lahir sebagai seorang Cina. Dah masuk Islam masih lagi Cina tuan. Tapi Cina yang beragama Islam. Budaya orang Cina yang sebenarnya budaya minum teh. Teh yang tanpa gula, teh yang tanpa susu. Itulah menjadi hidangan pada setiap kali sambutan tahun baru. Itu dihidangkan kepada mak bapak waktu berlangsungnya perkahwinan, dan teh juga dihidangkan sebagai penghormatan, tunjukkan perasaan taat kita, tunduk kita kepada mak bapak kita yang telah membesarkan kita, bukannya arak. Malahan kalau kita tengok sekalipun dalam pemujaan mereka pada dewa dan juga dewi dia, teh juga menjadi hidangan yang utama, bukannya arak tuan. Jadi arak bukan budaya mana-mana pihak, mana-mana manusia yang waras. Bila sebut tentang arak ni, tak berapa lama dahulu keluarnya satu arak yang berjenama timah. Jadi isu ramai orang Islam tak setuju. Daripada banyak-banyak nama, kenapa pilih nama timah? Sebab timah ni sinonim dengan orang Melayu, terutamanya kepada anak perempuan Melayu yang diberikan nama Fatimah. Fatimah ni biasa singkatannya timah. Orang tak sebut fat, gemuk tuan-tuan. Orang sebut timah. Dan Fatimah juga merujuk kepada anak kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi maknanya Fatimah ni nama yang baik. Kenapa pula diletakkan pada arak, jadikan pula sebagai jenama dia? Jadi tak patutlah mereka berbuat demikian. Tapi pihak syarikat dia bagi penjelasan. Dia kata sebenarnya timah itu bukan merujuk kepada Fatimah, tapi merujuk kepada biji timah. Kebetulan Malaysia ni asalnya tanah Melayu, kaya dengan biji timah. Sebut mana negeri yang tak ada biji? Selangor asalnya kawasan lumbung. Semua kawasan bandar dekat Selangor ni asalnya merupakan bekas lumbung. Termasuk juga kawasan Kelang, Gedung Abdullah jadi tempat simpanan biji timah pada suatu ketika dahulu. Sungai Kelang ni jadi tempat untuk mengangkut biji keluar daripada tanah Melayu untuk dibawa ke tempat-tempat yang lain. Seperti mana juga dengan Negeri Sembilan, kaya dengan biji timah. Rembau, Sungai Ujong, Melaka juga banyak biji. Pahang banyak biji. Yang paling banyak sekali biji timah ialah Perak. Jadi dia kata merujuk kepada biji timah. Tak apa, itu kita terima. Sebab itu penjelasannya. Lepas itu timbul pula satu isu, pada arak jenama timah tu dia gunakan logo dia. Dan logo dia menyerupai seorang wajah. Wajah tu kalau sekali kita pandang, dia melambangkan, menggambarkan seperti wajah seorang yang beragama Islam, dengan janggut dia, kemudian macam pakai serban, pakai kopiah. Jadi sekali tengok macam orang Arab ataupun orang Parsi, ataupun orang Turki. Jadi kenapa gunakan wajah tersebut? Maka diberikan penjelasan oleh syarikat. Dia kata wajah itu sebenarnya inilah wajah Captain Speedy. Saya nak tanya tuan, arak ini dijual secara komersial, dan bila barang komersial ni dia akan gunakan nama dan juga logo yang boleh menarik perhatian orang, nama yang popular, nama yang orang kenal, nama yang top dewasa ini. Saya nak tanya, bila dia guna timah ni komersial ke tak komersial? Tak komersial. Mana ada jenama barangan pakai nama timah. Yang kedua pula, dia guna logo Captain Speedy. Ramai tak? Ada tak siapa-siapa di kalangan kita ni kenal dengan Captain Speedy? Kenal ke tak kenal? Kita tak kenal, ramai tak kenal. Melainkan yang pernah belajar sejarah, itu pun secara samar-samar. Siapa itu Captain Speedy? Biasanya orang guna penyanyi popular, orang guna kumpulan-kumpulan daripada Korea,
orang gunakan selebriti sebagai logo dia, sebagai lambangnya pada barangan dia. Orang tak guna wajah Captain Speedy sebab orang tak kenal. Bila orang tak kenal, biasanya orang tak beli. Jadi dia bercanggah dengan prinsip dalam perniagaan. Captain Speedy ni, nak cerita sikit, Captain Speedy ni dia sebenarnya memang ada kaitan dengan biji timah di Tanah Melayu. Kerana di Tanah Melayu ni ada beberapa orang Melayu jadi tycoon yang kaya raya dengan biji timah. Di antaranya Long Jafar. Long Jafar ni orang Melayu yang menemui kawasan yang paling kaya dengan biji timah dekat Perak, di Larut. Larut dikenali sebagai Lembah Kintah pada hari ini. Long Jafar. Long Jafar asalnya tak ada apa-apa. Dan bila dia jumpa ni biji timah ni, dia jadi kaya. Dan kekayaan dia kemudian ni diwarisi oleh anak dia, Ngah Ibrahim. Dan Ngah Ibrahim ni semasa dia hidup, dia menjadi orang Melayu yang paling kaya sekali dekat Tanah Melayu. Kekayaan dia mengatasi raja-raja Melayu. Tidak ada seorang pembesar pun dapat mengatasi kekayaan yang dimiliki oleh Ngah Ibrahim. Punya kaya dia. Nak tunjukkan betapa kaya Ngah Ibrahim ni, sampaikan dia mampu beli kapal wak zaman dulu, tahun abad yang ke-18. Waktu itu mana ada orang boleh beli kapal wak. Toke-toke Cina pun tak mampu nak beli, rebuan. Jadi dia beli kapal wak ni, tujuannya supaya biji yang dihasilkan itu dapat diangkut pergi ke Pulau Pinang, dijual dekat pelabuhan dekat Pulau Pinang. Dan kekayaan Ngah Ibrahim ni menyebabkan dia boleh mengupah tentera-tentera dan juga polis. Dia ada polis dia sendiri. Dan dia telah upah Captain Speedy menjadi ketua polis dia, untuk jaga kawasan jajahan dia, daerah dia yang begitu luas, terbentang terbuat. Jadi Captain Speedy ni pernah berkhidmat di bawah Ngah Ibrahim. Selain daripada jadi ketua polis, dia juga bertindak sebagai setiausaha kepada Ngah Ibrahim. Tetapi Captain Speedy dia khianat. Dia mengkhianati Ngah Ibrahim, dan akhirnya Ngah Ibrahim ditangkap oleh pihak British kerana dituduh terlibat dalam komplot membunuh J.W.W. Bush, Residen British pada waktu tersebut. Dan Ngah Ibrahim bersama dengan Sultan Abdullah dibuang ke Pulau Seychelles. Pulau Seychelles terletak dekat Lautan Hindi, dipencilkan, pulau yang terasing. Sehinggalah menjelang penghujung hayat dia, barulah Ngah Ibrahim dibenarkan balik semula ke Asia Tenggara. Itu pun tak boleh masuk Tanah Melayu. Dia hanya setakat boleh duduk dekat Singapura, yang waktu itu di bawah kekuasaan pihak Inggeris. Sampailah dia meninggal dan kuburnya ada dekat Singapura. Kemudian dipindahkan semula ke Perak, tak berapa lama dahulu. Jadi inilah Captain Speedy. Jadi orang tak kenal. Sebab itulah kalau orang tak kenal, kenapa diguna pakai pada jenama arak, jadikan sebagai logo kepada arak yang dikeluarkannya. Jadi benda itu tak logik. Maksudnya mesti ada sesuatu dia. Mungkin nak memberikan gambaran tak baik pada Islam dan juga sebagainya. Sebab itulah perkara arak ni kita kena sensitif. Bukan saja dengan persoalan makanan haram ni kita kena sensitif, arak lagi kita kena sensitif. Sebab itulah Islam meletakkan arak ni sebagai punca kepada segala bentuk kemaksiatan, buka kepada pintu-pintu maksiat. Bukan sekadar itu, termasuk juga pintu-pintu maksiat ini ialah hiburan yang melalaikan. Bukannya dalam Islam ni tak boleh ada hiburan, boleh. Hiburan itu fitrah manusia, kita perlukan hiburan. Tapi bukannya hiburan yang melalaikan kita daripada melaksanakan kewajipan kita, daripada bersolat, daripada melaksanakan amal ibadah, melalaikan kita sampai kita lupakan Allah. Itu yang tak boleh. Ini yang menyebabkan berlakunya kemaksiatan. Dan satu lagi pintu maksiat ini, mendedahkan aurat. Berapa banyak kejahatan berlaku disebabkan kita tak jaga aurat. Sebab itulah Islam titik beratkan kena jaga aurat. Satu lagi pintu maksiat ni, pergaulan bebas, laki dan perempuan tanpa batasan. Kalau kita tak jaga ni, kita tengoklah macam-macam akan berlaku pada anak-anak kita. Yang seterusnya ialah pastikan kita tidak terlibat dengan perkara yang haram. Haram bukan setakat makan minum, ada pergaulan yang haram.
ada pekerjaan yang haram, ada percakapan yang haram, ada juga sambutan perayaan yang diharamkan untuk kita sambut, tak boleh kita buat. Jadi halal haram ni meliputi pelbagai perkara. Sebab apabila kita sebut tentang halal dengan haram ni, nak bagi mudah faham, haram ada dua. Satu, haram pada zat dia. Satu lagi, haram pada maksud dia. Apa yang katakan sebagai haram pada zat dia, nak bagi mudah faham, bagi contoh je. Contohnya, haiwan yang diharamkan. Jadi pengharaman haiwan itu kerana zat dia. Dan bila haiwan babi itu, anjing diharamkan kerana zat dia, maksud dia bukan saja dagingnya tak boleh kita makan, seluruh anggota tubuh badan haiwan itu juga tak boleh kita makan. Bulunya haram, kulitnya haram, tulangnya haram, organ-organ dalamannya semua dia adalah haram. Gigi binatang itu juga adalah haram. Itu maksudnya haram pada zat dia. Satu lagi contoh ni ialah bangkai. Tak kira binatang itu walaupun dihalalkan untuk kita makan, kalau tak sembelih, mati begitu saja, maka jadi bangkai. Haram untuk kita makan. Dan pengharaman bangkai itu ialah pada zat dia. Dan satu lagi contoh, darah. Darah juga diharamkan kerana zat dia. Sebab itulah kita tak boleh minum darah. Kita tak boleh makan darah. Orang bukan Islam suka makan darah. Contohnya orang Cina. Di antara hidangan istimewa orang Cina ni, kalau kita tengok dekat kedai kita jual nasi campur, lauk-lauk. Tapi di antara lauk yang istimewa ni ialah darah. Orang Cina, darah binatang dia tak buang. Darah itu akan ditadar dalam mangkuk, kemudian akan dicampur dengan sedikit garam dan dimasukkan ke dalam peti sejuk untuk dibekukan. Dan bila dah beku tu, dia akan jadi macam jelly ataupun agak-agak lembut. Dan dia akan dipotong kecil-kecil, kemudian dibuat sup ataupun dimasak sebagai lauk ataupun sayur. Itu kegemaran orang Cina. Dan orang Thai pula, dekat Siam pula, orang Siam pula, dekat Thailand pula, mereka juga suka minum darah. Mereka tak makan darah, dia minum darah. Dan orang Siam ni, dia minum darah mentah-mentah. Contohnya darah ular. Ular itu apabila dibunuh, dia ambil darah dia, dia minum mentah-mentah. Empedu ular pun mereka makan mentah-mentah. Kita orang Islam tak boleh. Darah tak boleh kita minum, darah tak boleh makan. Dan pengharamannya ialah kerana zat dia. Termasuk juga ialah dadah. Dadah juga diharamkan kerana zat dia. Racun diharamkan juga kerana zat dia. Arak diharamkan juga kerana zat dia. Dan satu lagi, haram pada maksud dia. Yang dikatakan sebagai haram pada maksud dia ialah perkara-perkara yang bercanggah dengan syarak, perkara-perkara yang berlawanan dengan syariat. Itu namakan sebagai haram pada maksud dia. Termasuk juga perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum ataupun undang-undang Islam, maka dia termasuk dalam perkara yang diharamkan pada maksud dia. Contohnya mencuri. Mencuri diharamkan kerana pada maksud dia. Berzina diharamkan kerana pada maksud dia. Termasuk juga meninggalkan amal ibadah tanpa sebarang keuzuran juga diharamkan, haram pada maksud dia. Dapat ke tak dapat? Boleh faham? Sebab itulah benda itu jelas. Bila kita dah tahu tentang benda haram ni, maka insya-Allah kita tidak akan terlibat dan juga terjebak, kerana dia akan membuka kepada pintu-pintu maksiat, dan ini akan menimbulkan kemurkaan daripada Allah. Allah akan murka. Ini yang kedua. Yang ketiga pula, kita akan mengundang kemurkaan daripada Allah apabila kita meninggalkan jihad. Jihad itu penting. Cuma berlaku banyak salah faham kata jihad. Bila sebut jihad ni, yang kita duk fikir ni ialah bunuh orang kafir, Wan. Itu jihad. Itu bukan jihad, itu jahat, Wan. Jihad dalam makna yang sebenar ni ialah berperang melawan orang-orang kafir untuk menegakkan agama, membasmi musuh-musuh daripada serangan terhadap agama Islam dan juga umat Islam. Itu baru dikatakan sebagai jihad.
Jangan kita tengok orang kafir, jumpa orang kafir kita bunuh tanpa sebab. Itu tak betul. Kita bukan macam orang India, penganut agama Hindu. Yang baru-baru ni ada seorang pemimpin dalam perhimpunan dia bersama dengan pengikut dia telah menyeru supaya pengikut dia bunuh orang-orang Islam dekat India, tuan. Nampak orang Islam pergi bunuh. Itu tak boleh. Sebab membunuh termasuk dalam dosa yang besar. Melainkan atas perkara yang dinyatakan sebagai jihad untuk mempertahankan akidah, mempertahankan agama, dan juga untuk menentang musuh-musuh yang menyerang kita, yang boleh merosakkan kehidupan umat Islam. Di ketika itu boleh jihad. Tapi konsep jihad sangat luas. Jihad termasuk juga menentang para murhid. Siapakah itu murhid? Murhid itu orang yang anti agama. Dia tak suka pada agama, dia musuh pada agama. Termasuk juga orang yang langsung tak ada agama. Itu golongan murhid. Tapi murhid pun bukan bunuh dia. Kita lawan dengan orang murhid, menentang golongan murhid dengan hujah yang tepat. Kita berhujah nak tarik mereka kepada kebenaran. Itu maksud jihad. Termasuk dalam konsep jihad ini ialah berdakwah. Berdakwah menyeru orang kepada agama Islam, kepada mengajak orang kepada kebenaran. Itu jihad juga, tuan. Termasuk jihad ini cukup banyak. Kalau nak huraikan satu persatu ni memang tak cukup masa, kita pendek-pendekkan saja. Termasuk jihad ni ialah membuang rasa kasih terhadap orang-orang yang berbuat maksiat dan memutuskan hubungan dengan orang-orang yang sesat. Itu termasuk jihad. Buang perasaan kasih kepada orang sesat, buang perasaan kasih kepada orang yang melakukan kemaksiatan, buang perasaan kasih ke atas orang yang melakukan aniaya kepada orang lain. Itu jihad. Bukan senang nak buat, tuan. Hatta kata anak kita sendiri, anak kita buat jahat, maka kita nak buang rasa kasih ni bukan mudah. Kita buang rasa kasih ni bukan kerana dia itu anak kita, tapi kerana kejahatan yang mereka lakukan. Anak kita tak sayang, tapi kita tak sayang pada perbuatan mereka. Itu maksudnya jihad. Itu paling susah kita nak buat. Contohnya, kita tahu anak kita rogoh orang, kita tak mau serah pada pihak polis. Pasal apa? Ada perasaan kasih pada anak kita yang melakukan perbuatan tersebut. Jadi nak jihad tu bukan mudah. Jihad, hantar anak kita, dadah, hantar pihak berkuasa untuk dipulihkan. Anak kita buat salah, bawa kepada muka pengadilan. Itu paling susah kita nak lakukan. Termasuk juga ialah memerangi syaitan. Syaitan tak nampak, tapi cara memerangi syaitan ni menahan diri kita daripada melakukan perkara yang syubhat, ataupun bahasa yang lebih mudah kita bahas, syubhat. Apa maksudnya syubhat? Syubhat itu maksudnya perkara yang kita tak dapat tentukan dari segi hukumnya. Hukumnya sama-sama, sama ada halal atau haram, boleh ke tak boleh. Itu maksudnya syubhat. Syubhat itu maksudnya kita ragu-ragu, kita tak boleh buat keputusan. Dan keraguan itu berpunca daripada syaitan. Contohnya orang yang nak datang solat dekat masjid dekat rumah Allah ni, bila tengok saja langit dan mendung ni, maka dah timbullah perasaan ragu-ragu, nak pergi ke tak mau pergi. Itu mainan daripada syaitan. Nak solat ke tak mau solat. Jadi itulah adanya unsur-unsur serapan syaitan dalam diri kita. Jadi kita kena lawan, terutama syubhat. Bila sebut telah syubhat ini, apa itu syubhat? Bagi punda faham ni, syubhat ini yang pertamanya yang diragukan dari segi halal dan juga haram dia. Jadi untuk mengatasi perkara ni, dia ada kaedah dia, tak ada cara dia. Contohnya, ada setengah perkara syubhat asalnya adalah halal, kemudian datang sesuatu sebab yang menimbulkan keraguan tentang halal atau tidak. Perkara itu asalnya halal. Lepas tu datang pula satu pendapat mengatakan dia tidak halal. Maka akan timbullah keadaan syubhat. Hukum jadi sama-sama, timbulnya keraguan dalam hukum ni. Jadi macam mana kita nak mengatasi perkara ini? Dia ada kaedah dia. Kaedah Islam ni ialah
dibolehkan berpegang kepada hukum yang asal, iaitu halal. Tetapi perlu menjauhkan diri kita daripada syubhat, dan itu adalah lebih utama. Contohnya beras, apple, kurma, halal ke tak halal? Kurma halal, apple halal, beras halal. Tiap-tiap hari kita makan nasi. Tetapi daripada kurma kalau diperam, dia akan bertukar jadi alkohol. Apple kalau diperam juga boleh jadi alkohol. Beras ditanak jadi nasi, nasi diperam akan jadi alkohol. Alkohol ni halal ke haram? Halal ke haram, tuan-tuan puan? Confirm haram. Alkohol tak boleh, dia memabukkan, haram. Tetapi alkohol itu haram, asalnya halal, sekarang jadi haram. Dan alkohol itu haram bila kita peram lagi untuk tempoh masa yang lama. Alkohol itu akan bertukar jadi cuka. Sebab tu ada cuka kurma, ada cuka apple, ada cuka beras. Dan cuka ni halal ke haram? Halal. Kita gunakan cuka untuk masakan, kita gunakan cuka, kita campur dalam minuman, halal untuk kita minum. Jadi nampak tak? Jadi maksud dia, bila berlaku keadaan syubhat, jadi kita berpegang kepada hukum yang asal. Hukum yang asal adalah beras, apple dengan kurma, halal. Cuma bila ditapai, dia bertukar jadi alkohol. Jadi alkohol tu bertukar pula jadi cuka, jadi halal. Jadi kita berbalik kepada asal. Jadi asalnya ada halal. Sebab cuka tu kita guna sebab dia halal. Pasal apa halal? Sebab asalnya adalah halal. Sebab cuka asal daripada alkohol, alkohol berasal daripada beras. Jadi ambil yang asal. Asal hukum beras itu adalah halal. Faham ke tak faham? Boleh ya? Jadi ini prinsip dia, syubhat. Nampak tak cantik ni Islam? Cantik Islam dalam mengatasi satu perkara. Jadi adalah dia punya kaedah dia. Tapi apa-apa pun, bila timbul perkara syubhat ini, kita cari kepastian. Sebab sekarang ni ada banyak benda yang selama ni kita tak tahu, baru kita tahu tuan-tuan. Rupa-rupanya ada setengah yang selama ni kita ingat tak boleh makan, rupa-rupanya boleh kita makan. Yang terbaru ni, ada satu fatwa yang saya tengok dalam media sosial ni, cuma saya tak dapat confirmation lah. Fatwa yang dalam bentuk yang ada dia digazetkan. Benda itu saya tak nampak. Cuma ada pendapat dalam media sosial mengatakan bahawa penguin ni dia kata halal untuk kita makan. Selama ni saya pun tak tahu. Kita pun tak pernah fikir pasal penguin. Pasal apa? Negara kita tak ada penguin. Jadi kita pun tak fikir sama ada nak makan ke tak makan penguin tersebut. Tapi dia kata boleh kita makan. Sebenarnya ada banyak isu, dan kita kena berbalik pada Islam untuk cari penyelesaian. Contohnya penyu ni boleh tak kita makan? Ada tak siapa-siapa makan penyu? Kita tak makan penyu, tapi telur penyu kita makan. Kalau telur penyu makan, kenapa penyu kita tak boleh makan? Ini yang kadang-kadang timbulnya perkara syubhat. Hukumnya jadi tak jelas. Sebab itulah benda ni balik semula Islam, kita cek daripada semua sumber untuk menyelesaikannya. Supaya tak timbullah keraguan yang akhirnya menyebabkan berlakunya perbalahan, permusuhan, pertentangan di kalangan kita sebagai Islam. Jadi berbalik kepada yang asal. Asal dia hukumnya Quran dengan sunnah, ijma' dengan qiyas. Itu yang kita pegang. Ada 4 sumber, jadi rujukan kepada kita semua. Jadi itu di antara jihad, kita memerangi syaitan dengan menahan diri kita daripada terlibat melakukan perkara syubhat. Benda syubhat, cari jawapannya, tanya pada orang yang lebih tahu. Dan seterusnya, jihad yang paling besar ni ia disebut sebagai jihad agung, jihad akbar, jihad melawan hawa nafsu kita sendiri. Itu termasuk juga jihad terbuat. Sebab itulah jihad tak boleh kita tinggalkan. Walaupun ada orang bagi pandangan negatif pada jihad, dia buruk-burukkan Islam, gunakan kata jihad,
dia timbulkan Islamofobia, ketakutan kepada Islam kerana perkataan jihad, kita jangan layan. Sebab jihad ini kita kena buat sebagai orang Islam, tapi dalam konteks yang luas, dalam konteks yang sebagaimana yang dikenaki oleh agama Islam. Jadi saya menyeru kepada tuan-tuan dan puan pada hari ini, jadi sama-samalah kita jaga perkara ini. 3 perkara ini kita jaga, walaupun ada banyak lagi perkara yang boleh menimbulkan kemurkaan daripada Allah. Kita jaga solat kita. Yang kedua, kita jaga supaya pintu-pintu maksiat tidak kita buka. Yang keempat, kita berjihad sebagaimana dikenaki oleh Islam. InsyaAllah kita akan selamat dekat dunia, selamat dekat akhirat, dan kita akan mendapat kerahmatan daripada Allah. Kita juga akan diberikan ganjaran pahala oleh Allah, terutamanya apabila kita melaksanakan semua perintah-perintah Allah, bukan saja pada bulan Rejab, tetapi pada setiap masa dan juga pada setiap ketika. Jadi saya rasa cukup sekadar ini. Saya minta maaflah kepada semua hadirin pada malam ni, sekiranya sepanjang saya berkuliah saya melakukan banyak kekasaran, melakukan banyak ketelanjuran dan juga perkara-perkara yang tidak sewajarnya. Semua itu tidak saya sengajakan, dan semua itu mencerminkan kekurangan dan juga kelemahan yang ada pada diri saya sebagai seorang hamba Allah. Maka saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.